Abang minta air sikit nanti bang. Assalamualaikum. Ustaz, kita mula Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia yang saya raikan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim Alias, yang dimuliakan tetamu-tetamu kita yang menghadiri bersama-sama, yang duduk di depan, yang duduk dengan handphone, yang duduk dengan smartphone, yang duduk dengan komputer masing-masing. InsyaAllah kita ucapkan selamat menonton program live. Ini program live Zoom. Kita gunakan aplikasi Zoom. Saya bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim Alias. Tuan-tuan dan puan, Ustaz Kazim Alias tak perlu diperkenalkan. Seluruh Malaysia, seluruh alam Melayu saya fikir. Singapuranya, Bruneinya, Sabah Sarawaknya, daripada utara sampai selatannya, kawasan kita selatan Thailand dan sebagainya, rasanya tidak asing dengan nama Ustaz Kazim. Tuan-tuan dan puan, saya bersama dengan Ustaz Kazim beberapa tahun yang lepas, tuan-tuan, mungkin belasan tahun yang lepas, dalam forum-forum Perdana Ehwal Islam. Kemudian tu sekali-sekali kita muncul bersama dalam beberapa forum, lepas tu dah tak jumpa lagi, tuan-tuan. Dia di sana dengan al-barakahnya, saya dengan di sini dengan anjur husnul khatimahnya. Tuan-tuan, nampaknya kita belum lagi dapat berjumpa, belum lagi dapat berborak-borak, bersembang-sembang. Inilah ketikanya, inilah masanya. Di alam maya ni, tuan-tuan dan puan, kita bersembang dan bersedang menggunakan seluruh teknologi yang moden ini, tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama mempertabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah malam ini kita membincangkan satu tajuk. Satu tajuk, tuan-tuan, yang berkaitan dengan PKP, yang berkaitan dengan COVID-19 ini, tetapi dia punya slant dia punya inklinasi dia lebih kepada membina peribadi Muslim. Tajuknya ialah PKP.2 membina personaliti Muslim. Bengkel pembinaan personaliti Muslim. Sekali lagi, PKP.2 bengkel atau workshop membina peribadi Muslim. Jadi tuan-tuan, ya, sekali lagi bersama dengan saya Al-Fadhil yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Alias, yang saya ingat insya-Allah tak perlu diperkenalkan lanjutnya lagi, tuan-tuan. Saya nak terus saja kerana masa rasa saya cemburu. Saya cemburu dengan masa. Saya sayang dengan masa. Bila berdepan orang yang hebat di depan saya, orang yang terkenal satu Malaysia, pendakwah yang paling hebat antaranya di satu Malaysia ni, tuan-tuan dan puan. Jadi kita dapat sekali-sekali kita nak gunakan sepenuhnya masa dengan beliau, dan saya nak congkil sebanyak-banyak ilmu untuk disebarkan kepada tuan-tuan pada malam yang berbahagia ni. Agaknya sebagai permulaan, Ustaz nak kata 1 minit 2 minit tentang Ustaz, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Hasan, sahabat lama saya, banyak kenangan dengan beliau, dan hari ini kita bertemu di dalam rancangan live pada malam ini. Terima kasih kerana sudi mengundang saya di dalam program Anjung Husnul Khatimah ini. Mudah-mudahan target kita untuk membina pusat pengajian, untuk sama-sama membangunkan minat, suka menuntut ilmu, sampailah bila-bila akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita raikan kepada penonton-penonton, tetamu-tetamu FB kita sekarang ini, yang sama-sama kita dapat manfaat. Mudah-mudahan program kita pada malam ini dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Datuk atas undangan Datuk pada saya. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Ustaz, kita nak mula dengan menyebutkan tentang personality dalam hidup kita ni, tuan-tuan, yang kita perhatikan, yang kita baca, yang kita beritahu, banyak macam-macam personality.
Saya sendiri pun Ustaz dibesarkan ataupun dididik dalam satu personality yang lain dengan personality yang kita cerita pada malam ni. Apa dia personality? Personality materialis, kemedaan, personality sekularis yang memisahkan agama dengan kehidupan akhirat, dengan kehidupan dunia. Apa lagi personality hedonis. Hedonis maknanya personality yang mementingkan nafsu syahwat semata-mata. Kemudian tu satu personality yang kononnya professional, personality professional. Orang korporat, orang engineer, orang lawyer, itu satu personality. Satu lagi personality ialah personality pendidikan. Dia membina orang, mendidik orang. Tapi tuan-tuan, jarang rakyat Malaysia ni yang mendengar ada satu personality namanya Muslim personality. Ustaz, saya nak permulaan ni kalau Ustaz-Ustaz dapat sikit, kenapa pentingnya kita membina, menegakkan dan menyebarkan Muslim personality ni Ustaz? Sila Ustaz. Baiklah. Alhamdulillah, bila kita sebut tentang Muslim personality, kita tidak, kadang-kadang kita sebagai seorang Islam pun tidak menunjukkan bahawa kita adalah seorang Muslim. Sama ada daripada sudut ibadahnya, daripada sudut akhlaknya, daripada sudut ekonomi dan sebagainya. Sedangkan telah disebutkan kepada kita al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Kadang-kadang sebab itu kita orang Muslim berada di dalam keadaan dilema. Nanti kalau tunjuk sangat yang kita ni mengamalkan Islam, orang anggap sebagai ekstremis. Nanti kalau kita tunjuk yang kita ni sangat nak Muslim, nak Islam sangat, kita ni dah di pulau, di Ubud dan sebagainya. Ini di antara kadang-kadang dilema yang berlaku dia. Sebab sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmil kafah. Masuklah kamu di dalam Islam itu secara keseluruhan dia. Jadi sebab itu saya melihat PKP daripada satu sudut positif yang sangat besar kepada kita. Ya, positif yang sangat besar kepada kita. Segala personality sekarang kadang-kadang telah pun tenggelam di dalam PKP, di dalam virus COVID-19 ini. Ya, sama ada orang yang hidup dengan kebendaan hari ini tunduk dengan COVID-19. Ada wang banyak macam mana pun tak boleh buat apa. Duduklah kau di rumah, duduklah kau di situ, tak boleh nak buat apa. Begitu juga dengan orang yang dipisahkan ataupun memisahkan di antara dengan kehidupan dunia dengan agama dia. Hari ini mula mencari tentang agama. Sebab tu kita lihat di negara Eropah hari ini berapa banyak orang sudah mula nak cari azan, buka balik masjid yang telah lama ditutup. Begitu juga kita lihat tentang personality tentang sifat sombong manusia. Hari ini manusia tunduk dengan satu kuasa Tuhan yang sangat hebat. Hanya Tuhan berikan kepada kita virus, hebat macam mana pun, kamu saintis ke, kamu siapakah, hari ini tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya melihat bahawa PKP yang sedang berlaku sekarang, COVID coronavirus yang sedang berlaku sekarang, ialah satu bentuk mau'izah, satu bentuk pengajaran daripada Allah, satu bentuk pendidikan daripada Allah. Siapa pun kita tidak boleh menguasai, tidak boleh melebihi daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebab itu pada saat inilah tuan-tuan yang kita tunjukkan personality Muslim yang terbaik. Pada masa inilah orang akan melihat cantiknya Islam. Sebab itu ada orang yang mempertikaikan tentang kluster tabligh dan sebagainya yang berlaku. Dan kadang-kadang menyalahkan tabligh di dalam urusan ataupun dalam kejadian penyebaran COVID itu kluster tabligh. Hari ini orang cakap jangan salahkan tabligh. Jangan katakan tabligh tak betul dan sebagainya. Hari ini ada pakar-pakar perubatan yang bukan Muslim sendiri pun memuji tentang kerjasama, memuji tentang akhlak, memuji tentang kebaikan yang ditunjukkan, apa yang telah ditunjukkan oleh kluster tabligh. Di situ Tuhan masih mengajar kita. Walaupun kita berada di dalam suasana sedemikian, tetapi Tuhan masih mengajar lagi. Diberinya penyakit ini kepada orang Muslim, di situ Muslim tunjukkan bahawa patuh kepada arahan, patuh kepada permintaan, patuh kepada panggilan. Beribu-ribu orang datang membuat saringan dan yang mana ditahan memberikan kerjasama yang sangat baik. Maka orang dapat membuat perbezaan hari ini di antara kluster tabligh dengan kluster kayangan sebagai contoh. Disebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya melihat bahawa
apabila kita menunjukkan bahawa Islam adalah yang terbaik, kita adalah personality Muslim. Personality Muslim inilah yang kena tunjukkan tuan-tuan di dalam masyarakat kita. Apabila kita menjadi umat yang baik, umat yang berakhlak, umat yang menjaga segala bendanya daripada sudut kebersihan, daripada sudut pemakanan, daripada sudut disiplin, daripada sudut peraturan, semuanya yang akan nampak cantik ialah Islam. Dan insya-Allah sebenarnya pada masa ini Tuhan sedang mengajar kita di sebalik satu benda yang menakutkan kita, menyedihkan kita. Bagi orang yang dipanggil ulul albab, yang berfikir, orang yang bijak, dia menampakkan bahawa ini adalah satu peluang kepada dia nak tunjuk bahawa cantiknya Islam dan cantiknya seorang Muslim yang mengamalkan Islam, Datuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-tuan ya, ialah kebanyakan kita dalam tetamu-tetamu yang saya panggil dalam program ini, kita sudah berprogram seperti ini Ustaz daripada 18 hari bulan Mac. Hari ini 20 hari bulan April, maknanya satu bulan dah 3 hari. Setiap malam Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetamu malam ini kita dirakunikan tetamu yang paling istimewa dalam tetamu-tetamu kita tuan-tuan dan puan, iaitu Ustaz Khazim yang berada di bersama dengan kita. Ustaz, saya nak menyebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah sudah merancangkan, memang sudah merancangkan adanya kan COVID-19 ini seluruh dunia sekarang ni tuan-tuan sedang menggigil oleh kerana COVID-19 ataupun coronavirus ini, termasuklah kita di Malaysia ini. Ustaz katakan ini sebagai satu macam, kalau kita lihat cara positifnya, ini macam satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadiahkan kepada kita yang alpa selama ini, menghadiahkan kepada kita yang tidak meletakkan diri kita kepada Islam selama ini, menghadiahkan kita yang selama ini kita anggap remeh kepada sembahyang, remeh kepada amalan-amalan agama. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan sesuatu melalui COVID-19. Ambil tadi yang jamaah tabligh, kluster tabligh. Kluster tabligh ni selama ni tuan-tuan, tabligh dengan grup tabligh, agaknya masyarakat banyak tak nampak lagi kehebatan tabligh, tak nampak lagi apa yang diperjuangkan oleh tabligh. Tapi bila berlaku ni, masuk orang tabligh duduk dalam ward, masuk orang tabligh duduk dalam tempat kuarantin, kita dapati tuan-tuan, orang tercengang-cengang tengok. Macam mana akhlaknya, macam Ustaz gambarkan tadi. Habis saja dia periksa, habis saja swab tuan-tuan dan puan, 3-4 orang tu angkat tangan, doa. Habis saja swab, doa. Habis saja swab, doa. Ada jururawat, ada doktor memberitahu. Sampai aja waktu mereka azan, sampai waktu mereka iqamat, mereka sendiri buat soft-soft. Ada imam di depan dan mereka di belakang. Habis mereka bagi tausiah ringkas. 5 minit 10 ringgit tausiah ringkas. Di tangan mereka tasbih, di kiri kanan mereka Quran, sepanjang-panjangnya Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ini satu masa Ustaz, orang tengok kadang-kadang ini alien. Ini orang bukan daripada kalangan kita, orang daripada bulan, daripada bintang, tak mana. Sebab amalan yang macam ini macam asing dalam masyarakat kita. Dan Ustaz katakan tadi, ini sebagai satu orang nak tunjuk kepada kita hebatnya Islam, dan amalan-amalan teman ini menggambarkan hebatnya Islam, dan insya-Allah sudah diterima. Nampak sekarang tuan-tuan kelebihan-kelebihan. Orang yang bukan Islam pun mengakui kelebihan amalan-amalan dan akhlak yang ditunjukkan oleh kluster tabligh ni. Oleh itu Ustaz, kalau ini katakanlah ini mewakili keistimewaan Islam, ini mewakili kehebatan Islam, ini mewakili syiar Islam, macam mana Ustaz kita nak memperkembangkan lagi ini? Konteksnya ialah PKP, konteksnya ialah Ramadan yang kita lalui, yang akan lalui lagi 3 hari lagi Ustaz. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Datuk. Alhamdulillah, bila kita lihat daripada sudut, ada orang melihat bahawa COVID ini adalah bala. Ada yang mengatakan dia adalah ujian. Ada yang dia mengatakan ialah manusia yang memulakan bakteria virus COVID ini. Baik, kita tolak ke tepi lah. Tetapi kita lihat bahawa benda ini adalah satu benda yang menakutkan kita, benda yang mendekatkan kita kepada Allah dan sebagainya. Kita sebut paling mudah ialah azab, sebut paling mudah siksaan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang punca-punca azab, punca-punca bala yang akan sampai kepada manusia. Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di muka bumi ini berlaku kerana puncanya tangan-tangan manusia sendiri, baik di darat, baik di lautan. Jadi Datuk, kita melihat bahawa ada segolongan manusia yang menjadikan bala-bala Allah ini tertangguh.
bala Tuhan ini tidak turun. Ini yang istimewanya yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis kudusi yang mengatakan bahawa Allah bila tengok kepada amalan manusia ni dah layak sangat untuk diturunkan bala. Dengan terang-terang menentang Allah, dengan terang-terang melakukan maksiat, dengan terang-terang menghina Nabi, dengan terang-terang yang jantan nak jadi perempuan tanpa ada perasaan malu, dengan terang-terang minum arak bila kita kata tak boleh minum, dia kata ni dosa dia dengan Tuhan. Kita lihat berapa banyak manusia yang cabul mulut dia bila kita kata laki-laki tak boleh bertetu. Ini hubungan dia dengan Tuhan. Jangan siapa-siapa nak nasihat dia. Jadi bila kita lihat kepada perbuatan-perbuatan ini, memang halal untuk diturunkan bala oleh Allah kepada kita. Tetapi ada 3 golongan Datuk yang Nabi SAW sebut bahawa kerana ada mereka ini, Allah Ta'ala menangguhkan, Allah Ta'ala meringankan azab kepada kita. Yang pertamanya ialah golongan ummarun buyuti, golongan yang mengimarahkan rumahku, yakni masjid. Subhanallah. Datuk, kita lihat di sini bahawa kelompok kita di Malaysia masih lagi golongan yang mencintai masjid. Ya, kita, majoriti kita hari ini susah hati bila kita tak boleh berjamaah di masjid, tak boleh berkuliah di masjid, tak boleh solat jemaah di masjid. Tetapi kita masih lagi berkumandang azan-azan di serata masjid dan surau. Alhamdulillah. Dan saya melihat bahawa kerana adanya golongan-golongan ini daripada dulu, masjid di negara kita imarah dengan majlis ilmu. Sejak 20-30 tahun ini, kita lihat jatan kuasanya mula merancakkan pengimarahan dengan pelbagai majlis ilmu. Orang suka ke masjid. Ada sembahyang subuh sekarang di Malaysia bilangannya macam sembahyang Jumaat dan telah menjadi satu trend untuk dibuat begitu. Dan inilah yang sedang yang dibuat di Malaysia. Alhamdulillah, saya sebagai penceramah, Datuk juga sebagai penceramah motivasi yang bagus, yang hebat. Datuk sendiri melihat berapa banyak masjid-masjid yang telah hidup imarah dia. Amalan-amalan ini menangguhkan azab kepada kita. Kalau azab pun turun kepada kita, kesan kita boleh lihat di Malaysia sekarang ni, contohnya sekarang jangkitan COVID yang terbaru makin menurun, kadar penyembuhan yang terlibat dengan jangkitan, kadar sembuh juga keluar daripada hospital juga tinggi. Dan di sini kita dapat lihat Allah Ta'ala menolong doa-doa orang-orang yang pergi ke masjid tadi, yang termasuklah daripada jemaah tabligh dan sebagainya, jemaah jatan puasa dan orang-orang yang rajin ke masjid. Yang pertama itu. Yang kedua, kita melihat golongan yang kedua yang Allah Ta'ala menghalang mereka itu daripada diturunkan bala, golongan yang mencintai sesama mereka kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, golongan yang berkasih sayang. Dan kita lihat juga apabila berlaku saja COVID ini berlaku, kita lihat masyarakat kita bangun, membantu, menolong, memberikan sumbangan, memberikan bantuan, baik bantuan kepada frontliner ataupun yang memerlukan zakat. Pejabat zakat mula keluarkan zakat dia, pihak pemerintah juga memberikan subsidi dan sebagainya. Begitulah saya lihat ada banyak ustaz-ustaz, banyak orang dermawan yang tolong memberikan derma sebagai tanda kasih sayang, solidariti kita terhadap sesama umat Islam. Inilah budaya yang kita nak Allah Ta'ala tangguhkan azab kepada kita. Saya takut apabila ada di kalangan kita, Datuk, yang tak ambil kisah dengan benda pergaduhan. Allah Ta'ala dia nak mengajar kepada kita sampai bila kita nak bergaduh, Datuk. Dalam keadaan COVID-19 ni pun kita lihat ada masih lagi yang ajak bergaduh, ajak memula memboikot, berpecah antara kita. Sedangkan Allah datangkan benda ini untuk kita berkasih sayang, tolong menolong, bersatu padu dan sebagainya. Ini yang kedua. Jadi tetapi saya melihat bahawa golongan yang nak tengok orang berkasih sayang lagi ramai daripada nak tengok berpecah belah. Alhamdulillah, Allah sayang kepada kita. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis kudusinya, wal mustaghfirina bil ashar, golongan yang minta ampun pada waktu sahur. Dan saya juga melihat bahawa, dan saya sangat yakin, Datuk, bahawa
kita akan sampai bulan Ramadan. Bulan Ramadan nanti kita akan bangun sahur. Waktu bersahur adalah waktu yang mustajab berdoa. Waktu mohon ampun yang paling Allah Ta'ala suka ialah ketika bersahur. Dan Allah sebut dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun pada waktu sahur. Yang bangun tengah malam berdoa. Dan saya yakin Datuk, doa-doa inilah yang Allah Ta'ala mustajabkan. Jadi kalau kita gembelengkan 3 perkara di dalam PKP ini. Yang pertama, kita gembelengkan satu perasaan yang wujud dalam diri kita. Mencintai masjid, mencintai solat. Selepas ini tekad, aku nak imarahkan balik masjid. Aku nak hidupkan balik masjid. Yang mana sebelum PKP ini tak pernah ke masjid, jarang ke masjid. Tanamkan satu semangat azam. Hari ini rumah kedua aku adalah masjid mulai saat ini. Yang kedua, kita buang sikap benci-membenci. Sebaliknya kita memupuk sifat kasih sayang. Dan yang ketiganya, kita gerakkan balik untuk bangun sembahyang malam, bersahur, berpuasa. Terutamanya pada bulan Ramadan nanti, kita bawakan satu semangat untuk bangun sahur. Sebelum bersahur, semuanya berdoa dahulu, minta supaya Allah pelihara kita. Saya rasa bila kita tunjukkan personaliti Muslim macam ini, Allah Maha mendengar dan Allah Maha memakbulkan permintaan kita, Datuk. Oh, jelas Ustaz, sangat jelas. Ya. Tuan-tuan dan puan ya, Allah menangguhkan balaknya untuk diturunkan kepada manusia daripada muka bumi, pada makhluk daripada muka bumi. Kerana orang yang datang masjid mengimarahkan masjid, orang yang berkasih sayang sesama kerana Allah, dan orang yang minta perampunan kepada Allah di waktu sahur sebagaimana disebutkan tadi. Semuanya ada tuan-tuan, tiga-tiga ni ada, dan memang saya rasa makin berkembang. Tetapi dalam keadaan berkembang itu pun Ustaz masih lagi orang telefon kita, orang bagi tahu kita, kita nampak dengan mata kepala sendiri. Orang yang Ustaz sebut tadi, golongan yang keempat, golongan orang yang tak kisah ni Ustaz. Golongan orang yang tak kisah. Ada macam bunyi hujan ni. Golongan orang yang tak kisah, orang yang tak kisah ni. Dan saya tak tahu golongan yang tak kisah ni lebih ramai ke daripada tiga golongan yang Ustaz sebut tadi. Golongan yang tak kisah ni. Kalau misalnya ada golongan yang tak kisah ni, kita nak bagi bukan nak bagi nasihat, nak bagi pandangan kepada mereka. Dalam suasana PKP, dalam suasana datangnya Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah ini, tuan-tuan, kita tidak boleh menjadikan Ramadan itu rutin. Menjadikan Ramadan itu happening setiap tahun, begitulah. Tidak ada peningkatan kepada kita. Macam mana caranya Ustaz? Menggunakan Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Bulan pengampunan, bulan barakah, bulan penghulu segala bulan, bulan yang dibukakan pintu syurga, ditutupkan pintu neraka, syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah. Macam mana caranya memudahkan lagi kita membina personaliti Muslim dalam bulan Ramadan ini Ustaz? Sila Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di antara hikmah dan tujuan ialah untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita akan jadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi bila sebut tentang golongan yang tak kisah ni, dia tak kisah balak ke apa benda nak datang. Dia tak kisah. Yang dia kisah, dia tak boleh lepak kedai mamak. Itu yang dia kisah. Yang dia kisah ialah dia tak boleh nak merokok tentu hala ni. Yang dia kisahkan ialah dia tak boleh lepak. Yang dia kisah dia tak boleh keluar rumah. Yang dia kisah kadang-kadang hanya dengan segelas teh tarik dia tak boleh minum di kedai macam biasa dia minum. Maka yang tu dia kisah. Apa nak jadi itu bukan masalah aku. Ini satu penyakit yang sedang ada di kalangan masyarakat kita. Sebab tu dia tak kisah dengan COVID ke, dengan kematian ke, dia tak kisah. Sedangkan itu adalah yang ilmu ataupun satu pengajaran yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Sebab itu kita perlukan golongan yang terus menasihat. Sama ada terdiri daripada ilmuwan, daripada pemimpin-pemimpin, daripada asatizah, daripada keluarga sendiri, kita gunakan nasihat. Sebab tu saya sangat sokong Datuk bila kita lihat hari ni berapa banyak Facebook, ustaz-ustaz yang mengadakan FB Live, yang mengadakan Zoom dan sebagainya. Ini satu bentuk nak mendidik mereka itu. Ya, nak mengetuk pintu hati mereka itu. Jadi mungkin dalam bulan Ramadan ini saya dapat banyak panggilan, dapat banyak soalan. Dia kata, Ustaz, nanti bulan tarawih, nanti mesti nak sembahyang tarawih, kalau tak baca doa macam mana?
tak baca fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah, macam mana tak baca selawat, macam mana saya tak pandai Ustaz. Jadi saya melihat bahawa Tuhan sekarang ini mula nak mengajar kita, bapa-bapa yang tak pernah jadi imam sembahyang, musim tarawih ini dia akan jadi imam. Isteri akan mendesak, anak-anak akan mendesak. Sebab tu saya katakan tadi, kita tak cukup ustaz, kita tak cukup asatizah untuk mengajak mereka. Kita mengajak suami kita. Biar isteri mengajak, biar anak-anak mengajak, biar suami mengajak keluarga dia. Sekarang satu masyarakat, satu rumah itu dah kena buat. Semua kena buat. Abang tak pernah selama ni abang jadi imam. Tolonglah abang jadi imam sembahyang tarawih nanti. Maka bila suami nak jadi imam, dia mula berfikir, macam mana aku nak baca ayat, macam mana aku nak baca ayat lazim dan sebagainya. Dia mula bertanya, dia mula buka Google, dia mula tanya macam-macam untuk dia buat persiapan. Nampak tuan-tuan yang dirahmati Allah, sudah datang ibrah daripada Tuhan nak mengajar. Begitu juga sekarang kita melihat tentang tadarus. Kalau dulu berapa ramai masjid-masjid yang buat tadarus ni berapa banyak, berapa ramai tim tadarus yang masuk. Muka yang sama setiap tahun. Tapi hari ini tidak ada tadarus di masjid insya-Allah. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada masing-masing akan buat di rumah. Suami, bapa ke isteri ke anak-anak ke akan buat di rumah. Kalau dulu manusia pakat sibuk nak buat kuih, malam pertama puasa dah sibuk buat kuih dah. Sekarang nak raya apa, kuih tak ada makna dah. Orang tak nak cakap pasal lemang, orang tak nak cakap pasal kuih bangkit, kuih tidur lagi sekarang. Saya melihat bahawa Tuhan sekarang ini dia nak mengajak kepada kita, masuklah kamu untuk ibadat. Inilah masanya untuk kita konsentrate dengan ibadat. Allah Ta'ala bagi cantik kepada kita satu bulan Ramadan. Man shoma Ramadan man imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan yang paling cantik sekali dengan penuh keimanan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia. Jadi kalau kita sebagai orang yang pandai mengambil peluang, sekarang kita dah buat persiapan. Kita nak jadi suami yang terbaik, isteri terbaik, anak-anak yang terbaik. Kita nak membentuk keluarga yang terbaik. Sekaranglah. Tetapi kalau kita masih lagi menjadikan COVID ini dengan macam-macam alasan, asyik duk buat benda yang tak faedah, maka pengajaran ini kita sia-siakan. Jadi tuan-tuan yang sedang mengikuti FB Live kami sekarang ini, jom kita gerakkan masyarakat kita, sekurang-kurangnya kita gerakkan keluarga kita sendiri. Abang, kita ubah kebiasaan puasa kita. Kita ubah kepuasaan Ramadan kita. Pada tahun ini kita imarahkan betul-betul. Allah nak bagi sebenarnya. Pasal Ramadan pun tak ada, pasal nak beli baju raya pun tak ada, apa pun tak ada. Hari ini betul-betul Allah Ta'ala kata, tumpukan ibadat kepada aku. Inilah sebenarnya pendidikan yang Allah nak bagi sempena Ramadan yang akan datang ini. Okey, Ustaz, alhamdulillah. Saya seronoklah. Saya yakin teman-teman para penonton di mana juga tuan-tuan berada, di Singapura ke, di Brunei ke, kita dapat panggilan daripada London pun ada Ustaz, daripada Australia yang note kita, yang bagi respons kepada program-program yang kita adakan. Alhamdulillah. Maknanya Ustaz, dengan teknologi yang ada kita gunakan, selama ni dulu-dulu kita bersyarah satu surau tu kalau ada 10 orang itulah. Tapi sekarang macam sekarang ni, orang di New York boleh nampak, orang di Tokyo boleh nampak, orang di New Zealand boleh nampak. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau kita gunakan sebaik-baiknya tadi, pasal kita nak bina, kita nak tunjuk satu dunia ni. Tidak ada personality yang lebih baik selain daripada Muslim personality. Tidak ada personality yang lebih baik selain daripada mukmin personality yang kita nak tunjukkan. Sebab itu, saudara yang saya muliakan sekalian, bapak-bapak yang ada, mak-mak yang ada, kakak-kakak yang ada, abang-abang yang ada, pemimpin masyarakat yang ada, pemimpin di bahagian mana pun, yang tinggi mana pun yang ada. Mari kita tunjukkan Ustaz. Saya yakin Ustaz punya message yang disampaikan tadi positif. All the way, 3 soalan kepada Ustaz tadi, all positive. The very intent was positive. The very color is positive. Nampaknya tuan-tuan dengan positivism inilah kita nak gerakkan masyarakat mulai daripada fikir ini. Gerakkan masyarakat mulai dari Ramadan ini, apa dia? Mari kita junjung Islam, junjung kebesaran Allah, junjung kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya pada diri kita terbentuk personality Muslim. Ustaz,
Macam mana kita nak kata apa jadi? Apa jadi? Tuan-tuan, Ustaz cuba gambarkan kepada kita. Kalau misalnya dalam rumah itu terbayang ketua rumah, deputi ketua rumah, anak-anak yang ada ketua rumah itu seluruhnya membayangkan personaliti Muslim. Jiran-jiran tetangga, sahabat anda menggambarkan peribadi Muslim. Dan yang besar sekali negeri, negara pimpinan-pimpinannya pun menggambarkan personaliti Muslim. Bukankah ini yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Ustaz? Sila Ustaz. Baik, terima kasih Datuk. Alhamdulillah, subhanallah. Bila kita sebut tentang inilah peluang terbaik daripada peringkat rumah sampai peringkat atasan untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila ditimpakan mereka itu sesuatu musibah, mereka akan berkata sesungguhnya kami datang daripada Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nak menjelaskan kepada kita apa maksudnya. Adakah dengan hanya semata-mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kata-kata saja? Tak. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut bila kita ditimpa musibah, manusia yang paling bijak, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling baik ialah manusia yang balik kepada Allah. Manusia yang kembali kepada fitrah, yang balik kepada Allah. Ini yang dimaksudkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kita tetap melakukan perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Pada masa inilah tuan-tuan yang saya hormati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, stop. Abang, kita dah banyak buat salah bang. Stop bang. Abang, kita banyak buat dosa bang. Stop bang. Lihat, kita buat banyak benda yang kita abaikan dengan Tuhan. Kita berubah, lihat. Inilah yang kita nak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang anak, dua orang anak, tiga orang anak dalam rumah tangga tu, dia nak tengok mak bapak tu baik. Bila mak bapak baik, anak-anak insya-Allah akan ikut. Tapi kalau kita sebagai pemimpin keluarga, kita sebagai ketua keluarga, kita tak menunjukkan bahawa kita adalah pemimpin yang baik, anak akan menjadikan alasan. Ayah pun tak sembahyang, ayah pun tak puasa, ayah pun tak baca Quran, ayah pun pembohong, ayah pun cakap kelentong. Di sini yang kita katakan tadi, bila Allah datangkan musibah kepada kita, jawapan dia paling mudah ialah pergi balik kepada Allah. Maksud pergi balik kepada Allah yang selalu kita sebut, Allah ask, you do it. Apa yang Allah minta, you buat. Apa yang Allah suruh kamu buat. Jadi di sini yang kadang-kadang kita lupa, Allah Ta'ala turunkan pengajaran kepada kita ni untuk balik-balik kepada Allah. Cari balik Allah Ta'ala. Di situlah akan adanya satu pertemuan yang mana pertemuan itu bukan pertemuan biasa. Pertemuan itu ialah Allah menyelesaikan apa masalah kamu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan keluar daripada masalah. Nampak tak di situ letak ayat la'allakum tattaqun. Bila kamu berpuasa dengan cara terbaik, kamu jadi orang bertakwa. Dan bila kamu bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang selalu kita baca surah At-Talaq, bahawa Allah akan mengeluarkan kamu daripada masalah kamu. Sekarang doktor pun tak tahu macam mana ubat dia. Pakar kesihatan pun tak tahu macam mana nak mengelak. Pening kepala kita macam mana nak elakkan pelbagai kluster-kluster ini. Sebenarnya tidak pening. Hanya perlu menjadi orang bertakwa dan Allah Ta'ala sebut urusan yang lain Allah Ta'ala selesaikan. Di sinilah tuan-tuan yang kita nak gerakkan masyarakat Malaysia. Baik kita, saya, baik Datuk Dr. Hassan Ali atau siapa pun daripada yang bawahan sampai atasan. Jom jadi orang bertakwa. Jom kita jadi orang yang baik kepada Allah. Sebab kita kena yakin sungguh-sungguh bahawa orang yang bertakwa kata Allah, dia akan menolong kita keluar daripada masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberikan rezeki kepada kita daripada jalan yang tak ada kita sangka. Jadi salah satu jalannya ialah takwa. Dan salah satu jalan untuk membawa takwa ialah puasa Ramadan. Mengimarahkan Ramadan. Sebab itu akak-akak saya lihat Datuk ramai yang bersama dengan kita pada malam ni ialah isteri-isteri, ibu-ibu dan sebagainya. Kalaulah akak-akak abang mengajak keluarga, mengajak suami ni, akak-akak lah yang insya-Allah menggerakkan masyarakat menuju ke arah takwa
dan kita yakin bila kita semua bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan bantu kita keluar daripada masalah. Bukan setakat masalah COVID ini saja. COVID ini membawa masalah ekonomi. COVID membawa masalah tentang sistem hidup. COVID membawa masalah yang pelbagai selepas ini. Walaupun dia telah berakhir, bermakna dia bukan berakhir. Dia hanya berakhir daripada segi wabak mungkin, tetapi kesan-kesan yang lain. Hilang pekerjaan, masalah hubungan antara negara, hubungan yang melibatkan hubungan antara bangsa juga akan terganggu. Sebab itu, kalau kita nak Allah Ta'ala tolong kita, jawapannya paling mudah ialah bertakwa. Dan salah satu cara bertakwa Allah Ta'ala ajar, puasalah yang terbaik. Imarahkan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita keluar menjadi fitrah, menjadi bersih. Pada masa itulah Tuhan tolong kita. Okey, alhamdulillah, masya-Allah tuan-tuan ya. Saya nampak dari sebagai perbincangan dan penerangan yang dibuat oleh Ustaz Datuk Kazim ni tuan-tuan, sangat jelas tuan-tuan. Sangat-sangat jelas. Saya tak tahu macam mana nak jelaskan lagi. Kalau saya masuk nak menjelaskan tuan-tuan ya, saya mencacatkan apa penerangan dia. Sangat jelas tuan-tuan. Dengan kejelasan itulah yang berbahagia ni sudah berdakwah berbelas-belas tahun, mungkin puluh tahun dah tuan-tuan. Daripada dia sangat muda lagi dulu sekarang. Sekarang pun muda tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia punya misai pun lagi menawan tuan-tuan. Tengok tuan-tuan depan. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, dengan penerangan yang begitu, saya sangat-sangat mengharapkan program pada malam ini tuan-tuan, Ramadan hanya tinggal 3 hari lagi Ramadan, kita dalam PKP ini betul-betul kita jadikan ini workshop. Inilah workshop, inilah bengkel tuan-tuan. Bila bengkel, ada benda yang rosak. Siapa yang rosak? Kita yang rosak. Kepala kita rosak, hati kita rosak, jiwa kita rosak, amalan kita rosak. Kita hantar ke bengkel. Siapa dia? Tuan-tuan, yang membaikinya ialah pakar-pakarnya, ustaz-ustaznya. Termasuklah Ustaz Kazim tuan-tuan. Inilah orang-orang yang akan membaiki. Daripada tak boleh berjalan, boleh berjalan. Daripada jalan terkejut-kejut, boleh jalan laju. Daripada makan minyak kuat, tak makan minyak kuat. Tuan-tuan, ini kita dalam bengkel. Apa yang berlaku sekarang ni, bila bengkel membaiki yang sesuatu rosak, ada pembaiknya dan sebagainya, tuan-tuan, masyarakat kena ambil tengok, masyarakat kena tuan-tuan iktiraf bengkel Ramadan ini, bengkel PKP ini, jadikan satu bengkel. Saya harap tuan-tuan dan puan, apa yang nak tuan-tuan, oleh kerana kita gambaran kita besar tadi, saya nak pergi gambaran yang paling kecil ni Ustaz, diri kita dan rumah tangga kita. Iaitu cerita tentang role modeling ni. Role model. Nanti diceritakan insya-Allah. Kita boleh di peringkat masyarakat yang luas, di peringkat kepimpinan dan sebagainya. Takut Ustaz. Di peringkat yang paling kecil yang namanya unit-unit keluarga. Di peringkat yang lagi kecil namanya unit-unit individu dalam keluarga. Kalau itu tak tergambar role model itu. Bapa tak memberikan contoh yang terbaik. Mak tak berikan contoh yang terbaik. Sahur tak bangun tuan-tuan. Tak bangun sahur. Padahal pahala sahur begitu besar. Bersahurlah walaupun seteguk air. Tuan-tuan, yang lainnya tidur banyak, Quran tak disentuh, tidur banyak, salat lewat, tidur banyak, qiyamul lail tak tahu nak buat, tak pernah dibuat. Macam mana Ustaz? Kita nak betul-betul, nak mengambil betul-betul intipati daripadanya, tanam dalam diri kita, masukkan sebagai enjin kepada kekuatan untuk melahirkan personality Muslim yang Ustaz sebutkan banyak kali tadi tentang personality Muslim itu. Macam mana Ustaz? Ya, kita ambil benda yang positif daripada PKP ini. Bila diberikan cuti, bila diberikan tak bekerja, kilang ditutup, pejabat ditutup dan sebagainya. Maknanya kita banyak peluang masa di rumah. Kalaulah sebulan ataupun 3 minggu kita PKP ni, 3 fasa kita PKP ni, kita dah mula mendidik diri kita. Ibda' binafsika, mulakan daripada diri kau dahulu. Sebelum masuk waktu dah pergi ambil wuduk. Bila masuk saja waktu azan dan sebagainya, kita mula solat. Solat di awal waktu. Kemudian kita mula mengajak isteri semayang berjamaah. Kemudian kita mula mengajak anak-anak semayang berjamaah. Di situ dah cantik dah. Allah Ta'ala bagi kita 3 fasa PKP ni, kalau kita manfaatkan dengan solat berjamaah bila masuk bulan Ramadan nanti dah tak gayat, dah tak rasa macam mana nak semayang tarawih, Allah aku tak pernah ni. Kita dah mulakan 3 minggu yang lepas semayang berjamaah. Walaupun kita tak buat, mungkin 3 minggu lepas kita tak buat, kita ada 2-3 hari lagi,
Belum terlewat. Yang pertama kita buat apa? Tolong sembahyang berjamaah. Kita nak kerja ke mana? Tidak ada kerja, nak keluar rumah tak boleh apa, tak boleh. Bukankah cantik kalau kita as-solat li awwaliha? Solat di awal waktunya kan lebih cantik. Nombor satu tuan-tuan yang saya hormati, kita solat di awal waktu, dia membentuk disiplin kita. Membentuk disiplin anak-anak. Dan kalau boleh cakap pada anak, lepas ni ayah tak payah lagi panggil, masuk waktu saja kita bersolat di hadapan rumah kita, di ruang tamu rumah kita, dalam bilik kita dan sebagainya. Dan bila kita sendiri yang membuat sistem macam itu, insya-Allah, ini pengajaran daripada bengkel PKP yang Allah Ta'ala bagi sebelum kita masuk bengkel Ramadan yang akan datang. Sebelum masuk Ramadan punya bengkel ni, kita dah dibengkelkan sekarang. Nombor dua yang kita nak ajak kepada sidang hadirin sekalian, kita melihat bahawa di dalam suasana kita menyambut Ramadan, dalam bulan Ramadan akan datang ini, dulu Datuk kita sibuk dengan bazar Ramadan. Perasaan mak nak memasak kurang, perasaan anak nak tolong masak pun kurang. Sebab semua orang pergi pasar Ramadan, 5.30 pasar Ramadan, 5.30 buffet dan sebagainya, dah bergerak dah. Sekarang kita balik kepada zaman kita puasa dulu, Datuk, tahun 70-an, tahun 80-an. Zaman tidak ada pasar Ramadan. Zaman mak turun ke dapur, anak turun, bapa turun, tok orang turun, riuk rendah di dapur. Bukan kita bercakap tentang soal makan di sini, tapi kita lihat soal keharmonian keluarga. Sebab kita lihat dalam tempoh kita sekarang ini, keharmonian keluarga sudah hilang. Anak-anak asyik dengan gadget, anak-anak asyik dengan handphone, anak-anak asyik dengan bilik masing-masing, anak-anak sibuk dengan kawan masing-masing. Tetapi bila datang PKP, masing-masing mula duduk di dalam rumah. Masa itu mula banyak dengan mak ayah dan sebagainya. Maka tarikan untuk memasak sudah bermula. Tarikan untuk menolong ayah, menolong ibu di dapur sudah bermula. Alangkah cantiknya bulan Ramadan nanti. Gabungan keharmonian. Memasak bersama-sama, berbuka bersama-sama akan lebih rasa nikmat kerana tangan-tangan mak yang memasak. Air tangan mak yang memasak, air tangan anak-anak yang memasak digabungkan, mudah-mudahan ada kerahmatan di situ. Yang ketiga, kita melihat tentang unit kita, unit kecil dalam hati kita ni, di dalam hati kita. Unit yang paling kecil ialah hati kita ni. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini balik kepada asal. Kalau dulu kita bercakap bahawa bulan Ramadan adalah bulan berjimat cermat. Tapi di mana jimat cermatnya? Kalau buka puasa di hotel beratus-ratus ringgit satu malam. Kalau buka beli makanan di pasar Ramadan beratus-ratus ringgit satu petang. Belum masuk lagi dengan pakaian yang mahal-mahal. Dengan baju Melayu yang 2-3 pasang. Di mana yang kata bulan Ramadan datang bulan berjimat. Tetapi bila datang COVID, bila datang PKP ni, betul-betul Tuhan nak mengajar kita. Cukup berjimat. Nak pergi pasar Ramadan pun malas. Kalau nak beli pasar Ramadan online saja pun berapa banyak yang nak beli. Di situ kita lihat orang mula bercakap tentang soal jimat. Nak balik kampung pun sekarang dah fikir banyak kali. Baju raya pun tak buat, langsir pun tak buat. Seolah-olah Tuhan nak mengajar kita. Bulan Ramadan adalah bulan berjimat cermat. Dulu kamu hanya boleh sebut. Sekarang Allah Ta'ala kata sebut dan buat. Dan memang berjimat sungguh. Saya yakin Datuk, tak ramai orang yang sibuk beli baju raya. Tak ramai orang yang sibuk beratur macam dulu nak beli kain langsir dan sebagainya. Semua hanya duduk di rumah dan mereka berkata, raya tahun ni kita raya di sini sajalah. Raya tahun ni kita pakai apa yang kita adalah. Allah sebenarnya nak mengajar kita menjadi orang yang bersederhana di dalam bulan Ramadan yang akan datang. Sebab itu saya nak cakap tentang hati tadi. Bila sebut tentang hati kecil kita, di sini Tuhan nak mengajar kita. Tentang selama ini kita mungkin jauh daripada Allah. Kita orang besar. Kita sombong, kita belagak, kita bongkak dan sebagainya. Kita rasa kita dah ada segala-galanya. PKP ni mengajak kita, engkau tidak ada siapa-siapa. Kalau engkau mati sekarang ni pun, nak pergi ziarah mayat engkau pun dihad. Kalau kita meninggal sekarang ini pun, yang nak usung ke tanah perkuburan pun dihadkan. Bayangkan Allah nak mengajar kita. Jadi kita rasa siapa kita sebenarnya?
Walaupun kita bukan pesakit COVID-19, kita mati meninggal secara biasa pun dihadkan berapa orang yang nak hantar, berapa orang nak semayang jenazah dia, berapa orang yang boleh pergi. Siapalah kita sangat, mati pun orang tak boleh tengok. Allah Ta'ala hantarkan kepada kita satu virus, satu penyakit kepada kita. Kalaulah begitu nilaian kita sebenarnya, marilah Ramadan yang akan datang ni kita jadi bersih. Sebab Nabi sebut ada 3 orang yang akan jadi rugi. 3 manusia yang paling rugi yang boleh mendapat kecelakaan. Yang pertama ialah orang yang ada mak bapak tetapi dia tidak boleh dapat syurga kerana tidak berkhidmat kepada mak bapaknya. Yang keduanya orang yang apabila disebut namaku dia tidak berselawat ke atasku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya golongan yang masuk dalam bulan Ramadan dan dia keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapat keampunan daripada Allah. Orang ini adalah orang yang binasa, orang yang rugi, tuan-tuan. Jadi marilah kita bersihkan hati kita dalam bulan Ramadan ini. Kamu kaya ke, kamu pandai ke, kamu besar ke, kamu miskin ke, kita adalah sama saja di sisi Allah. Yang membezakan kita hanyalah takwa. Jadi tuan-tuan, jauh di sudut hati kita, kita bersihkan. Mudah-mudahan kita keluar nanti daripada Ramadan, Allah ampun dosa kita dan kita termasuk dalam golongan yang dipanggil fitrah, bersih seolah-olah bayi yang baru dilahirkan. Allah. Allah. Ustaz, kita rehat 1 minit Ustaz. Ada beberapa pengumuman saya nak buat. Sila tu. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, ya. Kita alhamdulillah besok pukul 5.45 tuan-tuan, seperti yang biasa. 5.45 kita ada hashtag Salam Husnul Khatimah. Di mana kita membincangkan 1 jam juga dengan para ustaz, ustazah yang kita panggil nak cerita, memang nak cerita soal keimanan, soal ketuhanan, soal kenabian, soal kerasulan dan soal kitab itu kita hidup bertatahkan kepada Islam. Itu kita nak cerita. Malam besok tuan-tuan, malam besok serupa juga. Seperti ini pukul 9.15 malam besok kita ada program dengan satu personality lagi. Tuan-tuan, kita dah bariskan. Banyak personality kita dah bariskan hingga pada 30 hari bulan ni. Kita dah ada personality yang waktu siang, waktu petang dan waktu siang dan waktu malam juga. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan tidak ada masalah. Tuan-tuan bersama-sama dengan kita. Like and share, like and share, like and share. Tuan-tuan boleh tagkan kawan kita, tuan-tuan dan puan, sebarkan insya-Allah supaya lebih ramai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita tuan-tuan dan lebih ramai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Ustaz Kazim menyebutkan tadi, tuan-tuan balik ke jalan Allah, balik membesarkan Allah, balik mengagungkan Allah, terutama dalam suasana Allah dah cipta satu suasana. Agaknya dalam sejarah saya yang hidup 72 tahun, kalau saya hidup 100 tahun lagi pun mungkin saya tak jumpa suasana ini. Saya tak jumpa ketika ini. Saya tak jumpa hadiah daripada Allah seperti ini. Jadi tuan-tuan, marilah kita insya-Allah kita sebarkan kepada kawan-kawan, gunakan. Saya yakin Ustaz Kazim pun banyak dia punya tuan-tuan live dia punya live kepada kita hari-hari agaknya dan teman-teman penceramah-penceramah yang lain. Pada masa sekarang ni Ustaz, mungkin ratus, mungkin ribu di antara asatizah kita ada live seperti ini. Tontonlah tuan-tuan, ajak anak-anak tonton. Berhentilah dengan televisyen. Kebetulan pula televisyen Ustaz, dalam musim PKP ni, itulah drama yang paling baik. Itulah filem yang paling baik. Betul Ustaz? Berselang-selang filem. Kalau kita tengok anak-anak kita pula tuan-tuan, dengan Call of Duty-nya, dengan Mobile Legends-nya, ini semua Ustaz. Super Mario Odyssey-nya, dengan Counter Strike-nya, dengan League of Legends-nya. Ini Ustaz, nama-nama dia punya video games yang menyebabkan anak kita lara, Ustaz, lara. Yang tua-tua pun kadang-kadang lara. Ustaz, kalau Ustaz sama-sama kita pernah, tuan-tuan, Ustaz pun saya rasa selalu memberikan khutbah kita atas mimbar, tuan-tuan. Kita tengok ada di antara orang yang hadir, yang semayang Jumaat, sedang mendengar khutbah, tuan-tuan main telefon, tuan-tuan. Inilah yang berlaku, saudara. Mudah-mudahan ada perubahan waktu PKP, ada perubahan insya-Allah dalam kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, ada satu perkara lagi yang saya nak sebutkan. Ustaz sedang mendirikan ini Ustaz. Ini Al-Barakah. Nanti saya nak dengar tu. Saya nak dengar Ustaz cerita tentang Al-Barakah. Saya dah tengok Ustaz punya Al-Barakah. Yang ini Ustaz, kita panggil Anjung Husnul Khatimah Ustaz.
Anjung Husnul Khatimah dibangunkan secara non-profit making. Dibangunkan cara wakaf, cara zakat, cara amal jariah fi sabilillah, secara sedekah, secara infak, cara fidyah. Kita bangunkan ini Ustaz. Bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor Ustaz. Kita bangunkan yayasan saya dengan Perbadanan Wakaf Selangor berharga dalam 13 juta ringgit. Tempatnya Tuan Ustaz di Sungai Semengkis, Batu 15, Ulu Langat, 20 minit daripada Kajang. InsyaAllah tanahnya sudah pun dibeli, tanahnya sudah diusahakan, tanahnya sudah diratakan, longkang-longkangnya sudah dibina, pokok-pokoknya sudah ditanam, bukitnya sudah ditarah, hanya menunggu untuk dibinakan tempat ini yang dipanggil Komplek Anjung Husnul Khatimah. Dalamnya tuan-tuan tengok ada masjid tuan-tuan. Masjid ni sudah ada orang taja masjid ni. Masjid ni boleh memuatkan 1,000 orang dalam komplek itu. Ada masjid boleh memuatkan 1,000 orang. Dan masjid ni sebahagian daripada yang telah ditaja. Dan tengah-tengah ni tuan-tuan ada bangunan. Namanya bangunan knowledge, the knowledge block. Blok ilmu. Sudah pun ditaja oleh satu orang tuan-tuan dan puan insya-Allah. Hanya beberapa yang lain saja yang belum ditaja. Seluruhnya insya-Allah kita akan bangunkan dalam awal tahun hadapan. Dalam masa 1 tahun setengah siap. Dan kita nak jemput tuan-tuan seluruhnya datang. Apa ilmu yang nak dibagi? Ini bukan old folks home Ustaz. Ini bukan old folks home. Ini orang datang 3 hari 2 malam. Balik, besok bila-bila lapang datang lagi. Datang lagi, besok datang lagi. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Ilmu yang nak dibagi secara berterusan Ustaz. Nama ilmunya mengapa dan bagaimana saya mesti mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Dan tentukan kita akan mati dengan izin Allah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang sedang saya perjuangkan Ustaz. Bukan ada keuntungan satu sen pun Ustaz. Tidak ada. Saya menulis buku ni Ustaz. Ini buku 2 ni saya tulis. Ada satu lagi buku tuan-tuan. Ini buku yang ke-41 saya tulis Ustaz. 41 buah. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya hendak seluruh anak-anak, anak saya terutamanya, mengkhidmati saya waktu saya sehat, mengkhidmati saya waktu saya sakit ringan, mengkhidmati saya waktu sakit berat, mengkhidmati saya waktu saya berada dalam sakratul maut, mengkhidmati saya waktu saya sudah mengembuskan nafas yang terakhir, menguruskan jenazah saya, mengkafankan jenazah saya, sembahyangkan jenazah saya, mengkebumikan jenazah saya Ustaz. Saya hendak anak-anak saya melakukan, mentalkinkan pun anak saya. Dan menjaga harta yang ditinggalkan. Tidak satu sen pun dia gunakan harta itu untuk memporak-porandakan saya di alam barzah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti ada anak yang saleh. Mesti ada anak yang salehah. Anak yang tak sembahyang, anak yang tak pergi masjid, anak yang tak tahu baca Quran, tak mungkin dapat bantu kita masa kita sihat. Tak mungkin dapat bantu kita masa kita sakit. Tak mungkin dapat bantu kita masa kita berada dalam sakratul maut. Tak mungkin dapat bantu kita waktu kita jadi jenazah, waktu kita jadi mayat nanti. Tak mungkin dia dapat bantu kita. Jadi inilah Ustaz, saya dengan rendah diri kepada tuan-tuan dan perempuan insya-Allah, mari kita sama-sama mendapatkan ini tuan-tuan dan puan insya-Allah. Kemudian Ustaz, ini buku yang terakhir yang saya tulis, buku ke-42 Ustaz. Tajuk buku ini ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Ustaz, saya bercampur dengan orang atas, saya bercampur dengan golongan pertengahan, saya bercampur dengan golongan bawahan Ustaz. Saya tengok persediaan manusia untuk mati. Mungkin termasuk saya Ustaz. Ilmunya tak bersedia. Amalannya tidak bersedia. Sembahyang tak diqada lagi. Sembahyang masih banyak tinggal lagi walaupun umur dah 50-60 tahun Ustaz. Jadi macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Inilah langkah-langkahnya. Inilah cara-caranya. Inilah tangga-tangganya untuk kita mati bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, insya-Allah apa yang saya usahakan ini Ustaz, saya nak dedikasikan hujung usia saya ni. Saya dah 72 tahun umur saya Ustaz. Siang malam pagi petang kita pusing Malaysia. Apa yang kita buat ialah insya-Allah. Tuan-tuan ya, untuk itu tuan-tuan ya, tuan-tuan hubungi. Hubungi insya-Allah tuan-tuan tengok dekat sini dalam skrin pun ada nombor telefon yang mesti dihubungi dan tuan-tuan insya-Allah akaun yang ada untuk tuan-tuan hubungi. InsyaAllah tuan-tuan, segala-galanya. Kepada mereka yang menderma tuan-tuan, diberikan tax exemption, pengecualian daripada cukai pendapatan dan sebagainya. Doakan tuan-tuan, ini berjaya. Saya harap dalam setahun setengah akan datang ni, maka muncullah masjidnya, muncullah bangunannya. Dan datanglah tiap-tiap hari Ustaz di situ nanti, ada 250 orang yang dapat menikmati insya-Allah keselesaan setaraf yang kena kita sesuaikan dengan kehadiran mereka ke tempat kita tuan-tuan dan puan. Insya-Allah tuan-tuan ya, telefon
013 628 3985. 013 628 3985. Sekali lagi, 013 628 3985. Hubungi Puan Soraya untuk dapatkan buku-buku tersebut dan juga menderma ikhlas bakti kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dan puan, saya soalannya berikutnya Ustaz. Saya dah pergi tempat Ustaz. Saya dah pergi tempat Ustaz. Namanya Al-Barakah. Saya dah pergi tengok, masya-Allah tuan-tuan. Saya tengok kebersihannya betul-betul tuan-tuan. Masya-Allah. Besar tuan-tuan, besar. Tuan-tuan dia pergi tengok. Saya dah pergi tengok dah. Besar tuan-tuan. Saya tengok susunan kursinya, dewannya besar. Saya tengok susunan. Saya mengintai aja, tak boleh tengok tuan-tuan. Mengintai aja daripada luar macam tu. Masya-Allah. Inilah sistem tuan-tuan. Inilah peraturan. Inilah sebenarnya tuan-tuan, inilah yang dikatakan Islam. Islam tersusun, Islam cantik, Islam mengatasi segala-galanya. Al-Islamu ya'lu wa la yula alai. Dan saya nampak di tempat Ustaz ni namanya Barakah itu Ustaz. Jadi tuan-tuan, Ustaz boleh terangkan tak macam mana Barakah nak membina satu personality? Macam mana Barakah nak membina personality yang muda, personality tua? Saya dipahamkan orang tua-tua pun ada datang ke Barakah. Orang tua-tua duduk di Barakah. Orang tua-tua menatang ilmu sampai mati di Barakah. Ustaz, macam mana Barakah memainkan peranan untuk membina personality Muslim yang kita sama-sama tadi hidangkan kepada seluruh penonton kita tuan-tuan. Tuan-tuan, saya sangat tertarik dengan Al-Barakah ni. Sila tuan-tuan. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah saya rasa seronok bila rasa semangat tengok apa kompleks yang bakal Datuk bina. InsyaAllah kita doakan Anjung Husnul Khatimah ini akan dimakbulkan oleh Allah dan kita yang sama-sama ribuan yang bersama dengan kita pada malam Datuk dapat war-warkan untuk sama-sama membantu dan sama-sama berwakaf untuk kebaikan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya target saya dulu ketika buat sekolah ni Datuk tahun 2005, saya target bila orang ingat Manjoy, kampung Manjoy, orang akan ingat Al-Barakah. Bila orang ingat Al-Barakah, orang akan ingat kampung Manjoy. Dan saya rasa sekarang selepas daripada 16 tahun sekolah ni berada, orang ingat Al-Barakah Manjoy dan Manjoy adalah Al-Barakah telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, target saya dulu ialah menyeluruh. Ya, kita ada sekolah tadika, kita ada sekolah tahfiz, kita ada sekolah pengajian dewasa dan sekarang telah berwujud sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi. Dan sekarang kita ada 300 buah pondok yang boleh diisi dan sekarang ada lebih kurang 210 orang warga emas yang duduk di sekolah kita. Yang sebahagiannya kita menampung, sebahagiannya kita tanggung, kita bayar makan minum mereka dan sebagainya sebab mereka adalah sebatang kara, mereka adalah warga emas yang miskin, yang tidak ada keluarga dan sebagainya. Dan sebahagiannya lagi adalah yang berpencen, yang dibiayai oleh anak dan sebagainya. Alhamdulillah. Target saya Datuk, kita nak buat sekolah ni ialah pengajian sepanjang hayat. Bermula daripada umur 5 tahun sampailah mereka setakat mana yang mereka mampu. Dan setakat ini Alhamdulillah pertolongan Allah Subhanallah, Allahu Akbar. Allah gerakkan hati sahabat-sahabat kita daripada seluruh tanah air, sampailah di Singapura, sampailah di Saudi, sampailah di Mesir, sampailah di Perancis, yang Jepun juga yang sama-sama memberikan bantuan dan sampailah sekarang Alhamdulillah sekolah kami boleh bertahan Datuk, walaupun ada ujian banyak, fitnah banyak, kata-kata banyak, tapi itu saya tak kisah sebab target saya ialah untuk mengajar, untuk belajar dan juga untuk memberikan khidmat kepada masyarakat. Alhamdulillah, saya rasa walaupun benda itu kadang-kadang menjadikan saya menitis air mata bila kenang susahnya, tapi saya rasa seronok sebab ini adalah sumbangan saya untuk masyarakat. Dan yang paling besar sekali, saya tidak ada pahala yang banyak. Saya nak pahala amalan saya dan untuk mak ayah saya ya yang membesarkan saya, tambah saya tak sempat bersama dengan bapa saya. Bapa saya meninggal tahun 73. Saya lahir tahun 72, umur saya 8 bulan, bapa saya telah meninggal dunia. Jadi saya tak sempat nak buat baik kepada ayah saya. Jadi saya rasa dengan apa yang saya buat ini mudah-mudahan sampai pahala dia pada arwah ayah dan arwah mak, walaupun saya tak sempat bersama dengan arwah ayah saya. Yang kedua Datuk, saya bila Datuk sebutkan buku tadi, khidmatlah orang tua, ayah, ibu ayah, dan bagaimana nak menuju kepada husnul khatimah. Tadi saya tersentuh Datuk sebab petang tadi
ada seorang warga Mas yang telah terlantar lebih daripada 3 tahun, tak boleh bangun dan sebagainya. Dia telefon saya, dia kata anak dia tak datang jenguk dia. Ya, anak dia tak datang ziarah dia dah lebih 2 tahun. Dan dia tak tahu nak mengadu macam mana, nak telefon anak-anak tak angkat. Ya, anak ramai tapi tak datang ziarah dia. Ada anak dia yang datang bagi makanan hanya letak dekat muka pintu saja, kemudian balik. Jadi dia menangis dan saya rasa sedih Datuk. Ya, bila seorang ibu tua umur dah 80 lebih mengadu yang anak dia tak jenguk dia, sedangkan dia seorang sebatang kara dalam rumah dia, suami tak ada, dia seorang saja. Jadi saya rasa tersentuh. Ya, kenapa kita buat macam itu pada seorang tua, seorang mak kita. Jadi kita takut anak-anak kita juga jadi macam itu. Jadi saya minta kepada semua yang mengikuti Facebook kita pada malam ini, jomlah kita didik anak kita, doa banyak-banyak, berikan pendidikan akhlak, ya, takdib, berikan pendidikan agama pada anak kita. Apa maknanya mereka berjaya dalam dunia ni tapi mereka tak menjadi seorang yang berakhlak, seorang yang menghormati mak bapak dia. Dan abang-abang, akak-akak yang masih ada mak, yang masih ada ayah sekarang ni, tolonglah berbakti kepada mereka. Janganlah kita mengabaikan mereka. Mungkin kalau mak bapak kita dah meninggal, apa yang kita sumbangkan seperti memberi sumbangan pada sekolah Datuk, mudah-mudahan itulah yang sampai kepada mereka di alam sana, insya-Allah Datuk. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai penghujungnya tuan-tuan dan puan. Saya nak simpulkan apa perbincangan kita pada malam ni. Tajuknya ialah PKP, workshop ataupun bengkel untuk membina personaliti Muslim. Pertama, Ustaz Kazim sudah menerangkan kepada kita apa dia personaliti Muslim itu. Apa dia? Sifatnya apa yang dikatakan personaliti Muslim itu? Tidak lain dan tidak bukan mereka yang God based, God bias, Allah focus, seluruhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam laku perbuatannya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, tingkah lakunya adalah menggambarkan manusia yang terdidik dengan dididikkan kebesaran keagungan Allah. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, pandangan hidupnya bukan selfish, bukan dirinya saja. Nak tarik isterinya, nak tarik suaminya, nak tarik anaknya, jirannya, sahabatnya, seluruhnya. Mari kita masuk ke kapal, masuk ke perahu, masuk ke tongkang, masuk ke saya tak tahu apa lagi namanya, untuk kita berlayar sampai ke satu pulau yang insya-Allah Allah menjanjikan kebahagiaan kepada kita. Yang nak pergi ke pulau itu pastinya mereka yang memiliki satu personality. Personality profesional saja tak semayang tak boleh. Personality engineer, lawyer, doktor saja pun tak boleh. Personality materialist, kebendaan saja pun tak boleh. Personality secularist pun tak boleh. Personality hedonist pun tak boleh. Yang boleh ialah personality, tuan-tuan. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nombor 3, tuan-tuan, apa yang Ustaz sebutkan tadi, insya-Allah. Untuk itu, tuan-tuan dan puan, kita sangat bersyukur sebenarnya, sangat bersyukur. Tengok yang positif. Saya paling seronok tuan-tuan malam ini. Ustaz sebenarnya tuan-tuan memberikan kita latar belakang yang kita tak nampak. Kenapa benda jadi begini? Kenapa orang mati misalnya walaupun tidak COVID-19 tetapi hanya 4 orang boleh menyusun, 3 orang, 4 orang boleh sembahyang. Begitu saja di samping tuan-tuan dalam kehidupan yang normal begitu. Kehidupan yang normal pun kita tak kisah. Kehidupan yang macam ni Allah tunjuk kepada kamu. Kalau ini tak kisah juga, tak tahu lagi apa nak ditunjukkan kepada kamu untuk kamu balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat yang disebut oleh Ustaz tadi, tuan-tuan, tidak lain dan tak bukan ialah kita ni, role model kita ni. Bapaknya, maknya, pimpinan masyarakatnya, persekitaran. Ustaz cerita tadi persekitaran. Persekitaran membentuk kita. Mak bapak membentuk kita, sahabat-sahabat membentuk kita, teman yang lebih besar membentuk kita, pemimpin membentuk kita, pemimpin negara membentuk kita, pemimpin umat membentuk kita. Kita serukan kepada seluruhnya, marilah kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang beriman yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati, bertakwalah, jangan mati selain kau mati sebagai seorang muslim. Dan kelima, tuan-tuan, yang disebutkan tadi tidak lain dan tidak bukan, insya-Allah, bahawa kita mesti jadikan Ramadan ini. Inilah madrasahnya, tuan-tuan. Inilah madrasahnya. Madrasah kali ini jangan dijadikan madrasah rutin.
Madrasah kali ini jangan dijadikan masalah madrasah-madrasah yang biasa, macam-macam biasa. Business as usual. Kita nak jadikan kali ini madrasah Ramadan business not as business as usual. Something special Allah berikan kepada kita. Something specific tujuannya Allah berikan kepada kita. Mari kita manfaatkan sebanyak mungkin, seoptimal mungkin supaya kita dapat hasil seoptimalnya daripada ini. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk saya sendiri tadi ada buku-buku yang saya tulis. Tuan-tuan, saya tulis buku itu Ustaz, saya cetak buku itu, saya edarkan buku itu, tapi sehingga ini Ustaz, seluruhnya saya infakkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Inilah pemberian saya yang terakhir agaknya. Saya tulis lagi satu buku Ustaz. Tetapi buku ni oleh kerana printer tak berfungsi, dia orang tak dapat beli kertas dan sebagainya. Padahal buku tu sepatutnya dah ada 3 minggu di tempat circulation dia. Nama buku tu Ustaz, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku bukan bidadari syurga, isteriku ketua bidadari syurga. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkatan. Doalah tuan-tuan. Saya tuan-tuan doakan yang dah berumur ni. Ustaz Kazim, saya tengok misai ni tadi tambah handsome tuan-tuan, tambah gagah. Tambah gagah. Mudah-mudahan Allah Ustaz, kalau bila-bila terima kasih Datuk. Bila Ustaz lapang tuan-tuan, kalau saya call tu Ustaz dapat sambut, marilah kita sama. Paling tidak hanya sekali lagi dalam 30 hari Ramadan tu Ustaz, satu malam lagi Ustaz dermakan, infakkan kepada kami di sini Ustaz, insya-Allah. Kalau boleh. Insya-Allah. Okey tuan-tuan. Apa-apa tu hubungi nanti insya-Allah. Allah. Ustaz Ahmad ni bagus ni. Ustaz Ahmad ni Ustaz, kawan anak saya yang belajar di DQ. Darul Quran. Dia kenal-mengenal rupanya tadi. Alhamdulillah. Ya, betul. Ada dia bagi tahu. Jadi cukup setakat itu. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.